5, 4, 3, 2, 1. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada pertemuan pada kali ini kita akan melakukan sebuah forum bagi membincangkan satu tajuk di dalam ilmu wahyu dan perubatan, iaitu yang bertajuk ad-darar la yuzal, yang bermaksud kemudaratan tidak boleh menghilangkan kemudaratan. Jadi pada forum pada kali ini kita bersama dengan dua orang panel yang cukup hebat, iaitu panel yang pertama bernama Muhammad Idham Afiq bin Abdul Hamid, seorang anak muda kelahiran Melaka yang sekarang sedang melanjutkan pelajarannya di University Sultan Zainal Abidin. Bersama dengan sahabatnya iaitu panel yang kedua, Ahmad Ihsan bin Muhammad Najib. Mereka berdua sekarang sedang mengambil jurusan ijazah sarjana muda Al-Quran dan As-Sunnah berserta dengan qiraat. Jadi insya-Allah tanpa melengahkan masa, kita teruskan forum kita pada malam ini. Kita terus kepada soalan pertama. Jadi soalan pertama saya akan tujukan kepada panel yang pertama, iaitu kepada saudara Muhammad Idham Afiq. Jadi soalan pertama yang saya ingin tanyakan ialah, bolehkah saudara terangkan sedikit dengan serba ringkas apakah yang dimaksudkan dengan kaedah ad-darar la yuzal ini? Jadi insya-Allah saya persilakan kepada saudara Idham Afiq. Okey, terima kasih kepada soalan moderator tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan ad-darar la yuzal ini? Ad-darar la yuzal ini menerangkan ataupun memberi penerangan kepada kaedah-kaedah fiqhiyah yang pertama, iaitu ad-darar yuzal, yakni kemudaratan itu perlu dihilangkan. Tapi untuk kaedah fiqhiyah untuk kaedah yang ketiga ini memberi maksud bahawa kemudaratan itu adalah mestilah dihilangkan. Bukannya kemudaratan itu dihilangkan, malah mendatangkan kemudaratan lain. Apatah lagi mendatangkan kemudaratan yang lebih buruk lagi. Pada masa yang sama, ulama telah mengecualikan beberapa perkara yang terkecuali dalam kaedah ini. Adalah sistem ataupun hukuman hudud, ta'zir dan qisas. Okey, itu sekadar penerangan saya untuk pusingan yang pertama ini. So saya serahkan majlis ini kepada tuan moderator semula. Terima kasih diucapkan kepada jawapan yang cukup bernas itu tadi. Seterusnya kita tanyakan pula buat panel yang kedua, iaitu Ahmad Ihsan bin Muhammad Najib. Okey, soalan yang kedua saya nak bertanya, bolehkah kalau saudara terangkan pula beberapa aplikasi bagi kaedah ad-darar la yuzal bimisli ini? Kita dengarkan pula jawapan daripada saudara Ahmad Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan moderator. Okey, baik. Berdasarkan soalan tadi, saya akan berkongsi beberapa aplikasi bagi kaedah ini. Yang pertama, tidak harus bagi seseorang doktor itu memberikan ubat kepada seorang pesakit, yang mana jika ubat itu diberi, mungkin sakit itu hilang tetapi meninggalkan kesan yang sama kepada pesakit tersebut. Apatah lagi jikalau dengan sebab mengambil ubat itu akan menyebabkan lebih bertambah sakit lagi. Mungkin perkara ini terpakai dalam sesetengah keadaan. Contoh bagi pesakit yang pernah mengambil painkiller, iaitu obat tahan sakit. Obat ini boleh diambil
pada sesetengah keadaan atau masa. Tetapi kalau diambil secara konsisten, memang boleh mengambil kesan jangka masa panjang, antaranya kepada buah pinggang pengguna tersebut. Yang kedua, tidak harus seseorang doktor mencabut alatan bantuan perubatan daripada seorang pesakit yang amat memerlukan untuk diberi kepada pesakit lain pula. Keadaan seperti ini beramal dengan kaedah ad-darar la yuzalu bimithlih, iaitu kemudaratan tersebut tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama dengannya. Okey, yang ketiga, tidak harus seseorang itu menderma sebahagian daripada organ badannya semasa dia masih hidup. Yang mana jika dengan sebab dia menderma itu, dia menerima kemudaratan yang sama pula kerana memberi kepada pesakit lain yang memerlukan. Contohnya buah pinggang, jantung atau hati kita. Kita sanggup mendermakan sebahagian dari hati kita untuk orang lain hingga akhir sekali kita pula yang sakit. Sebab apa? Kerana ini juga berpegang dengan kaedah ad-darar la yuzalu bimithlih, iaitu kemudaratan tersebut tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama dengannya. Terima kasih kongsian daripada Ahmad Ihsan. Okey. Jadi setelah pelbagai jawapan dan kesimpulan yang kita telah dengar daripada kedua-dua panel itu tadi, jadi saya ingin bertanya soalan sekali lagi kepada saudara Idham Afiq, iaitu bolehkah kalau Idham Afiq berikan dalil dari Al-Quran atau hadis yang boleh menjelaskan lagi tentang kaedah ini? Sebab kita ni kalau boleh kita nak berpegang pada Al-Quran dan hadis, barulah kita punya pegangan ni kukuh. Jadi bolehkah kalau Idham berkongsikan sedikit dalil ataupun daripada Quran ataupun hadis yang menjelaskan untuk lagi tentang kaedah ini? Dipersilakan saudara Idham Afiq. Okey, terima kasih kepada saudara moderator. Okey, baiklah, untuk pusingan kedua ni saya akan menerangkan ataupun menunjukkan dalil yang terdapat ataupun dalil yang menerangkan kaedah qawaid fiqhiyah yang ketiga ini, iaitu ad-darar la yuzal. Jadi saya merujuk di dalam surah Al-Maidah untuk ayat yang pertama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Yang bermaksud, wahai orang yang beriman, penuhilah janji dalam akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternakan kecuali yang dibacakan kepadamu. Yang demikian dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut apa yang dikehendakinya. Jadi untuk ayat surah Al-Maidah ayat yang pertama ini menerangkan kepada kita tentang janji-janji Allah kepada manusia. Dalam masa yang sama, Al-Quran ini menerangkan tentang haiwan-haiwan yang boleh, haiwan-haiwan yang halal ataupun boleh dimakan oleh orang yang beragama Islam, dan haiwan-haiwan yang tidak boleh ataupun dilarang untuk umat Islam dimakan. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melarang untuk umat Islam yang mengerjakan haji ataupun sedang berihram untuk berburu binatang. So itu saja penerangan saya untuk pusingan yang kedua ini. Jadi saya serahkan majlis ini kepada tuan moderator semua. Terima kasih diucapkan kepada saudara Idham Afiq atas jawapan itu tadi. Disebabkan masa yang mencemburui kita, jadi saya ada satu soalan yang terakhir bagi mengakhiri forum pada malam ini. Jadi soalan yang terakhir saya tujukanlah kepada panel yang kedua, Ahmad Ihsan, iaitu sebagai kesimpulannya, di sini berdasarkan hujah-hujah dan penerangan yang telah diberikan oleh dua orang panel jemputan kita sebentar tadi,
dapat kita lihat bagaimana mengaplikasikan kaedah ad-darar la yuzal bimislah ini dalam kehidupan kita. Jadi sebagai penutup kalam bagi sesi forum kita pada hari ini, saya mempersilakan panel jemputan kita yang kedua, iaitu Saudara Ahmad Ihsan, untuk merumuskan lagi perbincangan tajuk forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita. Baiklah, bagi merumuskan tajuk perbincangan pada hari ini, kita dapat lihat kaedah ini menetapkan bahawa kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sama dengannya. Maka, menghilangkan satu kemudaratan dengan menggunakan kemudaratan yang lebih besar daripadanya adalah lebih-lebih lagi dilarang daripada melakukannya. Kemudaratan hanya boleh dihilangkan dengan perkara yang tidak membawa kepada sebarang kemudaratan ataupun kemudaratan yang lebih kurang daripadanya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya jawapan daripada panel kedua itu tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Jadi semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dapat mengambil manfaat ataupun ilmu untuk disebarkan kepada masyarakat di luar sana dan supaya dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan seharian. InsyaAllah, saya akhiri majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.